Ding. Okey, dekat page dah ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tekan dekat Telegram kan tadi? Kejap lagi. Chat tak nampak. Okey dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So Puan Yati sekarang daripada rumah lah semua. Selalu je ke office. Dekat lah dengan rumah. Dekat dengan mak. Okey. Memang 2 hari sekali balik was pinggan. Tidur kat office ke? Tidur kat rumah. Okey. Okey, kita boleh live sekarang ke? Sekejap saya tanya. Bukan dah live ke? Dah. Oh dah live. Yes. Kita tunggu orang masuk. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput masuk dulu, kita tunggu rakan-rakan untuk masuk sekejap. Sementara tu kami akan buka live dekat Telegram juga. Alright. Okay. Saya dah buka dekat Telegram. So bersama dengan kita ada Puan Yati. So ajak kawan-kawan lain. Puan Yati boleh onkan lah mikrofon. Saya on Alright. kan. Okay. Ni dah Okay dah. Alright. Okay, rakan-rakan semua jemput masuk, panggil kawan-kawan. Tim-tim Puan Yati semua jom masuk dan sharekan live kita pada petang ni sebab ilmu mahal yang kita nak korek daripada seorang founder yang bagi saya sangat sukses. Sebab saya follow brand ni, saya tak follow founder dulu, saya follow brand. In fact sampai sekarang pun anak saya pakai produk Last, which is kita orang pernah daripada susu Last tukar ke susu lain. Lepas tu anak pun tak nak minum, membazir kan. So kita tukar ke Last balik. Nak ceritanya produk tu berkualiti. Okay, untuk itu kita mulakan sesi sembang santai kita pada petang ini dengan ummul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita niatkan sesi santai kita pada petang ini kerana Allah Ta'ala supaya ada intipati yang kita nak dapat daripada seorang hamba Allah yang sukses, apa yang kita boleh dapat daripada beliau dan kita nak bawa ke dalam diri kita. So, memperkenalkan panelis yang sangat kami hormati, sangat kami hargai dan sangat kami respect tim-tim itu, Puan Yati, founder Last. Okay, Puan Yati, selamat datang ke sesi live pada petang ni. Boleh tak Puan Yati perkenalkan sikit diri? Mungkin ada yang kenal ataupun mungkin tak tahu siapa Puan Yati tapi dia tahu Last. So apa latar belakang Puan Yati? Cuba perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati dan terima kasih Puan Setia Hajar daripada Mompreneur Mastermind sebab menjemput Yati petang ni. Nak berbual-bual santai kan? Santai je. Okay, sebenarnya selama ni Yati adalah person behind the brand lah. So kalau anda semua kenal lah susu kambing, Yati duduk dekat belakang page tu. So Yati membangunkan brand tu dan Yati memang tak pernah keluarkan diri. Menyorok orang kata. Jadi sebab kita bisnes ni Last Susu Kambing, kalau yang dah kenal, kita dah selama 6 tahun di pasaran dan kita mengeluarkan produk yang berasaskan susu kambing untuk semua peringkat umur. Dan perjuangannya memang bukan mudah, tapi sama juga macam Yati sendiri. Masa Yati dulu, sebelum Yati jumpa Last, Yati pun seorang yang tercari-cari apa jalan aku. Jadi Yati pun banyak tengok daripada kisah kejayaan orang lain. Dan sebenarnya daripada kisah kejayaan orang lain tu bukanlah sama dengan jalan yang kita bakal lalui, tapi sedikit sebanyak dia akan memberi inspirasi. Jadi Yati harap
ada sesuatu yang Yati kongsikan petang ni yang boleh memberikan inspirasi kepada ibu-ibu suri rumah di luar sana. Betul tak? InsyaAllah, betul-betul. Okey, kita baru je 1-2 minit bermula. Jadi saya nak minta tolong yang sedang menonton untuk sharekan live ni kepada grup-grup anda, tim anda dekat mana-manalah. WhatsApp pun tak apa, as long as ramai orang boleh tahu, ramai orang boleh dapat manfaat daripada apa yang founder nak sampaikan sekejap lagi. Okay, so dalam masa yang sama kami nak maklumkan yang kami juga sedang bersiaran sama dekat kita punya channel Telegram, channel Puan Haji Arsyad. Okay, sekejap lagi tim kami akan pin postkan link Telegram tersebut. Masuk ke Telegram tu sebab saya ataupun kami tak tengok FB Live. Kami tak tengok dekat fanpage. Kami tengok di Telegram. Kalau ada apa-apa soalan, boleh dropkan soalan dekat ruangan komen dalam Telegram tersebut. Okay. So Puan Yati, umurnya berapa? Sekarang 32. Saya muda. Bermula dengan business class ni pada umur saya 24. Masa tu dah ada anak lah? 25. Masa tu single ke macam mana? Masa bermula buat business class ni, anak pertama, saya kahwin umur 23, hujung tahun 23 dah dapat anak. Betul belum Min? Umur 25 tu saya mulakan business class ni. Oh, masa tu anak masih kecil lagi lah. Kecil lagi anak tu. So memang saya faham memang journey tu bila kita suri rumah dan kita pun berniaga, yes, dia memang sangat struggle. Bermain dengan perasaan sebab kita serba salah, kita nak kerja, kita juga nak jadi ibu yang baik kan. Jadi faham situasi tersebut. Oh, maksudnya Puan Yati ni suri rumah memang totok suri rumah lah daripada muda. I mean daripada awal masuk bisnes tu memang suri rumah. Selepas saya grad, masa tu ceritanya macam ni macam ni saya bermula selepas je saya grad, masa tu ada lagi 2 minggu nak interview untuk tajaan belajar. Tapi masa tu suami saya, masa tu dia bakal suami lah. Suami saya dia bawa buku Rich Dad Poor Dad. Okay. So dia kata jom kita bisnes. So nak ceritakan memang dah seawal kami habis belajar, memang kami tak pernah bekerja dan kami memang terus mulakan berniaga dengan pelbagai perniagaan. Tapi yang penting bagi saya, permulaan everything adalah mindset kita. So bila kita baca buku tu, kita dah faham mindset orang berniaga ni macam mana. Kita bukan hidup untuk bekerja untuk bayar bil. Tapi kita akan mulakan empire business kita. So dekat situlah Yati bermula. So memang suri rumah betul lah ceritanya macam tu. Nampaklah ada bonus kat situ, satu partnership yang dekat dan sehati sejiwa. Lagi-lagi awal kahwin terus nak buat bisnes sama-sama kan, so lagi mudah. Okay, lepas tu sebab anak. Okay, bagus. Alright, Puan Yati orang mana? Saya orang Seremban, suami orang Kuala Kangsar. Berapa ramai orang Seremban kat sini, orang Kuala Kangsar. Saya orang Melaka. Okay. Puan Haji Melaka? Melaka. Mak ayah Melaka, suami pun orang Melaka. Tapi rezeki kami banyak kat Johor. Saya daripada sekolah menengah rendah tingkatan 1 sampailah ke degree master PhD sekejap, semua kat Johor. Rezeki kat Johor kan. So menetap sekarang pun kat Johor. Okay, kalau ada apa-apa soalan dekat Puan Yati, dropkan dekat Telegram. Nanti insyaAllah saya baca. Okay, lokasi bisnesnya dekat Seremban lah Puan Yati? Bisnes kat Seremban, kilang pun dekat Seremban. Semua kat sini. Oh, manufacturing semua kat sini. Okay, apa yang dapat idea last ni daripada mana? Jalan cerita dia. Sebab ramai orang suri rumah, dia nak jadi founder berjaya. At least pun dia nak berjaya dalam bisnes lah. Tapi dia stuck, tak tahu macam mana nak cari idea produk, nak dapat supplier kat mana, and then lepas tu nak buat marketing macam mana. So Puan Yati macam mana bermula tu? Dia kan kalau kita nak buat bisnes tapi kita fikir in term of diri kita sendiri nak jadi founder, memang susah. Sebenarnya kita akan rasa lebih mudah bila kita jumpa orang-orang yang berpotensi. So masa saya bermula dengan business class ni, saya jumpa seorang pakcik ni. Dia seorang pakcik, dia anak dia dah besar lah, umur dia dalam 50-an macam tu. Tapi muka dia muda tau, nampak macam 40-an. Dan pakcik ni dia kerja dia memang manufacturing lah. Manufacturing. Dan susu-susu last ni semua tangan dia yang membancuh. Tapi last masa tu saya nampak ada potensi dekat rasa susu tu. Cuma biasalah kita dah 6 tahun di pasaran, so kita buat
kita ada formulasi kita sendiri. Tapi yang Pak Cik ni dia someone yang saya rasa macam saya nak terus bersilaturahim dengan dia. Saya rasa saya selesa bekerjasama dengan dia dan dia seorang yang banyak memberi nasihat. Jadi sebenarnya bisnes ni dia bukan bermula kepada macam mana nak cari supplier apa semua, tak. Tapi dia bermula bila kita jumpa seorang yang kita rasa kita boleh bekerjasama dengan dia. So bagi saya itu permulaan yang penting. Bila kita dah jumpa seseorang tu, kita nak bersilaturahim dengan orang tu, secara tak langsung kita boleh terus berurus niaga dengan orang tu. Maksudnya peluang lah. Bila kita nampak peluang, maksudnya Pak Cik tu adalah peluang pada Puan Yati dan Puan Yati nampak peluang tu terus grab dengan insting lah, insting rasa selesa. Betul tak? Kita jumpa orang yang baik dan kita jumpa apa yang dia usahakan tu bukan biasa-biasa. Tapi masa kami jumpa dia biasa-biasa tau. Tapi saya rasa apa yang dia usahakan tu bukan benda biasa. So saya rasa macam dah lah Pak Cik tu baik. Macam tu tau. So dari situlah saya wujudkan brand Last ni. Sebab saya dah kaji dulu. Saya study dulu dia punya keunikan brand tu. So satu USP tu lah. So bila kita nak create, contoh anda nak jadi founder produk. So kalau anda nak create sesuatu, anda kena pegang betul-betul dekat USP produk tu. Mesti ada satu kelainan sebab dunia ni sangat banyak persaingan, betul tak? Sangat banyak produk di luar sana. Kalau anda tak cukup kuat dengan USP barangan yang anda nak jual, dia kurang kuat. So kita pegang betul-betul dekat USP brand tersebut. Iaitu apa untuk brand Last? Untuk orang yang belum tahulah. Apa USP? Last ni dia wujudkan untuk orang mampu minum susu kambing. Sebab susu kambing kalau diminum begitu saja memang tak boleh minum. Okey, setuju. Saya sendiri walaupun saya jual susu kambing, tapi sampai sekarang saya tak boleh minum yang dalam botol tu. Boleh muntah balik. Jadi tapi kita maklum bila saya buat research, susu kambing ni dia ada therapeutical value. Maksudnya dia macam ubat tapi dia makanan. So dari situ saya rasa macam bila saya jumpa ada peluang orang tu menghasilkan susu kambing yang rasanya sedap dan kualitinya bagus, so why not kita komersialkan? Sebab pada tahun tersebut 2015 tak banyak lagi brand susu kambing yang mampu minum. Menarik. So di situlah mulanya. Okay. So waktu tu Puan Yati kuat untuk, yelah kan lebih kurang kita cakap newbie lah kan, newbie dalam bisnes, tapi Puan Yati ada satu jiwa yang besar untuk hasilkan satu produk under brand sendiri dan jadi founder. Apa kekuatan Puan Yati selain kita cakap partner tadi kan, partner in crime, husband, usah ada Pak Cik tu. Mungkin ada faktor lain yang within that yang kita tak tahu? Dia masa tu memang sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut sebab kita dah tak ada duit lain dah. Memang tak ada duit lain. Kalau lepas tu tiba-tiba kita invest dekat produk dengan volume yang besar dan itulah 100% duit kita. Kalau kita mess up dengan benda tu, kita memang tak ada apa. Macam tu. Memang semua saving masa tu memang pergi kat situ. Sebab itulah betapa besarnya bila kita confident dengan potensi tu. So macam memang takut lah sebab masa tu tak ada orang kenal. Kan? Kita nak start benda tu from the scratch. Macam mana mula penetrate pasaran tu? Saya mencari kategori fokus dulu. Saya fokus untuk kategori ibu mengandung yang yakin tentang kebaikan susu kambing dan kurma. Jelas. Jadi dari situ dulu saya fokus satu dulu. Lepas tu baru kita kembangkan niche tersebut lah. Sebab saya paling confident dekat kebaikan tu sebab masa saya amalkan tu pun memberi impact yang baik untuk saya. Macam tu lah. Maksudnya pada sesiapa yang nak mulakan bisnes, buat market research dulu and then cari peluang produk yang kita rasa confident boleh pergi. Lepas tu kena validate dan kena confident dengan produk kita tu. Betul tak Puan Yati? Betul. Sebab masa produk tu keluar, saya dah jual dah. Produk first batch produk tu pada 15 hari bulan 1 2015. Tu first batch. Tapi pada bulan 12 hujung saya dah start jual dah. Validation lah orang kata. Saya dah validate awal-awal sebulan sebelum. Dan tempoh untuk
saya kenal USP produk tu pun 3 bulan sebelum tu. Memang buat research habislah. So baru faham dia punya kebaikan apa semua, market, kena kenal kompetitor, kena tahu kekuatan produk tersebut, kena tahu siapa bakal pengguna. Lepas tu kena kaji pula kompetitor lain harga berapa dan harga mana kita nak masuk. Faham. Ke level B40 ke, harga level apa ke, macam tu. So dah kena pasti semua tu dan baru kita start. Banyak proses dia. Okey, setuju. Jelas. So nampak tak, nak jadi founder yang berjaya, dia bukan pakai orang kata sembrono je masuk, kena buat research. Dalam bisnes kita ada panggil satu tau, business model canvas. So dalam BMC tu, apa yang Puan Yati semua ada, apa yang Puan Yati buat semua tu ada dalam BMC. So benda ni panjang nak cerita. Hari ni kita nak korek cerita pasal Puan Yati je dulu. Okey, Puan Yati, kan tadi kan cakap dah jadi ibu baru buat produk, betul? Alright. So, kenapa at the first place tak berminat untuk ambil kerajaan, untuk sambung belajar, untuk capai impian ataupun kejaya? Kan kita dulu kan ada cita-cita kan. So, kenapa tak nak pergi kejar cita-cita tu? Kenapa nak jadi founder produk? Mak ayah tak bising ke? Mak saya bising. Oh, subhanallah. Faham. Sebab tengah berbunga-bunga waktu tu. Tengah berbunga-bunga. Saya pun tak sangka kenapa saya tolak tawaran tu. Saya fikir balik, ya Allah, besarnya keputusan masa tu. Macam tu. Tapi okeylah, dia menjadi kot sampai sekarang kan. Tapi bila kita at that time, kita macam okey, macam tu je. Tapi bila sekarang fikir balik, wah, kenapa aku buat macam tu? Macam tu. Cinta tu buta. Tapi sekarang suaminya di posisi mana dalam ras? Suami pegang duit, saya tak pegang duit. Masya Allah. Saya goreng pun minta kat suami. Ya Allah, okey. Maksudnya suami lagi mahir kat bab situ dan Puan Yati mahir kat bahagian marketing, betul tak? Suami tinker, saya hard. Alright. So suami yang fikir plan, strategi, kewangan. Ada tuju. Saya lebih kepada menjaga tim saya. And actually foundernya Puan Yati dan husband lah kan. Tapi yang ke tengah, ke depan tu Puan Yati. Betul. Okay. Dia ada bersama ke? Dia memang takkan bersama kalau ada apa-apa berkaitan dengan live. Tak aci. Okay. Alright. So tercetus idea sebab jumpa dengan Pak Cik tu. And then Puan Yati nampak potensi dan Puan Yati ada tak sebelum tu minta pendapat dengan orang-orang terdekat, berguru ataupun buat something yang orang lain yang penonton sedang dengar ni kena buat kalau kita dah dapat idea, ada tak? Contoh buat istiharah, buat minta pendapat orang-orang yang mahir, benda-benda yang macam tu. Sebab sekarang ni kita dalam fasa nak guide penonton untuk jadi macam Puan Yati. Dia macam ni. Mungkin situasi journey saya mungkin tak sesuai untuk dijadikan contoh part coach tu. Sebab masa saya bermula, saya banyak belajar. Ya, saya ada belajar lah dengan Dr. Azizan masa tu, dengan Sifu Jamal, dengan Faisal Abdullah. Tapi belajar ilmu pemasaran. Tapi dari segi mewujudkan produk, masa tu tak ada pun istilah founder-founder ni. Masa tu tak ramai founder kat Malaysia kan? Founder tak ramai. Masa tu cuba bayangkan 6 tahun lepas. Ada ke orang kata nak jadi founder? Saya founder pun tak tahu apa benda. Sekarang je ramai. Dia macam tiba-tiba datang. Saya pula baru faham. Okay. Dia macam tak ada. So masa tu kita orang just jual sebab kita tahu benda tu bagus. So kita tak ada plan pun as a founder ke, tak ada. That's why saya mengenalkan brand dan bukan mengenalkan diri saya. Macam itulah. Faham? Okay. Tapi jalan sekarang mungkin dah tak sama lagi. So kalau buat cara yang sama macam saya dulu mungkin tak sama. So better kita buat mengikut. Bagi saya guru tu sangat-sangat penting. Jadi guru sekarang, Sifu, pergi menuntut ilmu dulu kan. Dengan Puan Siti Hajar yang paling saya rasa kalau kita suri rumah, orang yang paling layak untuk jadi guru kita adalah suri rumah juga. Yelah, satu kasut. Hanya suri rumah saja yang faham situasi seorang suri rumah. Macam tu. So, guru tu sangat-sangatlah penting bagi saya. Kena berguru dan dapatkan ilmu yang terkini. Macam tu. Okay, nice. Okay, so saya tengok kalau ada soalan dekat Telegram, masih belum ada soalan. Kalau ada apa-apa soalan boleh leave a comment dekat dalam ruangan, dekat Telegram kami lah. Okay, so Puan Yati, saya nak serahkan stage ni dekat Puan Yati sebab introduction rasanya saya dah tanya banyak intro. So saya nak bagi stage ni dekat
Kak Puan Yati ceritakan macam mana perjalanan step by step yang Puan Yati buat daripada awal dulu 5-6 tahun lepas sampai ke tahap sekarang dapat 6 figures, 7 figures setahun kan. Sebulan pun mungkin ada kita tak tahu. So apa yang Puan Yati buat yang kami ni orang-orang kat luar ni boleh follow langkah, bagi saya powerful lah energi Puan Yati dan husband. Sebab tanya je siapa mak-mak kat Malaysia ni siapa yang tak pernah kenal Las. Kalau ada pun yang tak pernah dengar nama Las, mungkin dia tak dengar iKim. Mungkin dia tak tonton YouTube. Kan sebab YouTube pun saya banyak. Saya tengah tengok Kokom sekali, ada kotak Las kot. Mana-mana pun ada. Dekat billboard pun ada. So dekat Facebook jangan cakap lah. Dia punya BX dia punya fan page pun dah sampai 220k follower, likers semua tu. So cuba Puan Yati sharekan macam mana perjalanan dia dan apa poin-poin penting yang kita orang kena ambil untuk jadi somebody macam Puan Yati. Okay, silakan. Ya, jawapannya tak ada yang teknikal. Tak ada benda yang susah. Maksudnya sebagai suri rumah pun boleh sangat. So macam mana? Saya rasa dia adalah macam mana kita jaga relationship dengan customer kita, dengan team kita. Sebab masa saya mulakan bisnes Las ni, even keluarga saya sendiri pun tak tahu saya buat bisnes ni. Dan ada yang sampai sekarang tak tahu pun saya buat bisnes ni. So bila dia jadi macam tu, setiap orang yang datang, yang nak jadi ejen ke, yang nak jadi stokis ke, yang customer pun, dia macam satu level tau. Dia macam saya punya appreciate tu lebih tau. Saya tak ada pun merancang untuk buat 7 angka, tak pernah. Tak ada dalam perancangan saya untuk buat 7 angka. Cuma dalam perancangan saya, siapa-siapa yang invest untuk saya akan anggap itu sebagai satu tanggungjawab untuk saya untuk beri pulangan dekat investment dia. Sebab tu saya tak pernah stop buat marketing. Maknanya lagi banyak income yang masuk, bagi saya lagi besar tanggungjawab saya untuk tinggikan lagi pulangan kepada orang-orang yang invest. Jadi dekat situ sahaja saya rasa figures tu dia akan datang kemudian. Yang penting cara kita appreciate team kita hargai diorang, dan bila diorang, dan kita kena always tanya feedback diorang. Macam mana lagi yang kita boleh bantu diorang. So saya rasa itu pun dah cukup. Honestly, itu pun dah cukup. Itu the key dia. Key dia adalah setiap orang yang datang, kalau orang tu nak bagi pendapat ke dekat kita, even kadang-kadang pendapat dia tu buat kita marah kan. Kau ni siapa kan? Tak apa. Kita terima kritikan tu, kita terima sebagai sesuatu yang akan membuatkan kita jadi lebih strong untuk selepasnya. Honestly, tak ada apa-apa. Just rezeki saya bekerjasama dengan tim yang hebat, dengan orang-orang yang hebat. Maknanya saya, kalau fikir diri saya memang no one. Saya memang orang yang biasa-biasa. Cuma saya cuba untuk jaga relationship saya dengan semua orang, dan rezeki saya, orang-orang yang hebat-hebat ni lah yang membantu lagi bawa Las tu lebih terkenal. Macam tu saja. Okay. Itu macam bukan kronologi tu. Okay, tak apa, saya korek lagi. I mean daripada tahun pertama tu macam mana nak naik? Sebab of course confirm lah bukannya terus naik kan Puan Yati. Sikit-sikit tu macam mana step dia. Tapi sebelum tu saya nak tanya. Puan Yati cakap Las naik sebab ada orang-orang kuat dalam tim tu sendiri. So tim yang Puan Yati masukkan tu tim in-house ke tim yang agent, stokis, dropship tu? Semua, okay. Kalau agent dan stokis, dia hebat dari segi cara dia bawa brand tu seolah-olah brand tu dia yang punya. Pernah stokis dia bayar slot surat khabar untuk jadi duta Las, untuk promotekan Las. Wow, apa yang buatkan dia orang rasa macam tu tadi? Adakah engagement daripada HQ, relationship tu ke? Dia macam diorang rasa bangga lah sebab diorang masa tu diorang antara yang terawal yang menaikkan jenama ni. Dan saya pun bangga sebenarnya. Saya selalu pesan kat diorang, ini brand ni kita sama-sama punya. Bukan saya seorang yang punya. Kalau saya seorang yang punya, saya takkan sampai tahap ini sekarang. So saya Las ni adalah kolaborasi semua level, semua agent, stokis yang bekerja dengan HQ dan orang-orang yang influencer ni.
So Macam nampak tu. kat sini betapa seorang founder yang sangat menghargai team, tak kisahlah team in-house. In-house ni macam admin ke HR, team marketing, team-team lain lah, team-team dalam company. So yang luaran tu macam team dropship, okay, team stokis. So Puan Yati punya value yang kita nak ambil adalah hargai sehargainya orang-orang yang berada dalam lingkungan bisnes kita yang bantu bisnes kita untuk naik. So nampak tak kat situ. Okay, Puan Yati, apa dia journey setahun pertama tu nak sampai ke tahap sekarang? Ingat tak? Ke okey je, naik je? Setahun pertama Mesti ada ups and down tak? Saya bermula dengan provide sampel. Oh, Dan okay. cara saya provide sampel tu pula bukan saya main provide tau. Saya akan order semua sampel yang brand-brand besar. Semua Nestle ke, Enmam ke. Saya order semua sampel-sampel susu formula tu. Okay. Dan saya kaji macam mana rupa sampel tu. Dan saya create sampel last biar sama level dengan sampel brand-brand besar tersebut. Menarik. So benchmark saya memang itu. Mm-mm. So lepas tu tahun pertama juga saya dah masuk ke event di KLCC sebab saya nak last punya expo sama dekat expo tu ada Nestle, ada Enma, ada S26. Saya nak tu. Jadi masa tu saya invest 6,000 hanya untuk 2 hari expo. Besarnya jiwa Puan Yati, Masya Allah. Besar jiwanya. Dia macam besar sangat. Rasa macam nak sangat satu level. Memang target saya masa tu saya nak jadi brand susu yang selevel dengan brand-brand besar tersebut. Masya Allah. So, apa je yang diorang buat? Diorang masuk TV, saya masuk TV. Diorang pasang billboard, saya pasang billboard. Macam tu. So tapi kewangan tu tak cukup sebab saya bermula pada zero kan, saya pergi jadi orang. So saya tak ada modal. So cara saya buat, saya bermula dengan platform yang mampu milik. Okay. Tapi saya, kalau anda nak naikkan brand, yang paling penting ialah website. Website tu kena cantik. Website tu kena nampak selevel dengan brand besar. So investment yang tak rugi kalau nak jadi founder adalah website. Website, okay. Dan segala design-design kita lah. So bila website dah powerful, then kita dah start buat blog. Bila website tu dah powerful, apa je yang kita tulis dekat blog tu lebih mendapat trust tau. Dan kita dah mula buat content. So itu antara kerja belakang tabir lah. Tapi kerja-kerja outhouse, so saya banyak bayar iklan. So saya bayar iklan daripada kos yang saya mampu dulu. Lepas tu bila duit tu return, kita always akan invest lebih. Faham tak? Kiranya masa 6 bulan pertama memang makan telur lah. Makan telur, makan Maggi tu biasa. Memang setuju? kita Ikat perut dulu. Ikat perut sampai saya bergaduh dengan suami. Nak beli handbag pun tak boleh ni. Memang bergaduh. Sebab tak cukup duit. Memang kerja dah penat ni. Income ada tapi semua tak boleh nak usik. Tapi benda ni memang normal kan Puan Yati untuk mana-mana business owner kan? Ikat perut dulu, nanti satu masa baru kita akan dapat bunga-bunga dia. I mean baru kita akan dapat hasil dia. Itu cara yang lebih baik kan? Macam mana pun kalau kita nampak potensi dekat brand tu, kita memang akan berhabis duit dekat marketing dulu. Branding, marketing lah. Branding dulu. Tapi ni cara saya lah, mungkin cara orang lain berbeza. Tapi itu cara saya. Memang berhabis duit dekat situ. Sampai diri sendiri tak cukup duit. Macam tu lah ceritanya. Okay. Setahun pertama. Okay. Tapi setahun pertama, saya memang buat full time di rumah. Dan rumah saya tu sangat kecil tau. Memang rumah tu rumah teres yang kalau ketuk dinding tu orang sebelah boleh dengar. Kecil rumah tu. Dekat Seremban lah masa ni. Lepas tu sampai bergaduh dengan jiran sebab kita orang packing tarik seletip kan. Prek. Ya Allah. Kita orang packing stok semua letak kat ruang tamu. Masya Allah. Kita orang packing prek. Jiran dah bising lah. Apa ni bising? Lori datang, lori KTM lah, lori mengganggu. Lori datang kan. Bila lori courier parking, kereta tak muat nak lalu belakang. Kecil rumah tu. Okay. So, itu setahun pertama kami. So selepas tu slowly lah naik kan? InsyaAllah. Dah orang dah tak tahan dah. So tahun depan tu kita turun masa pindah. Okay. So nampak tak kat sini, saya suka satu benda, energy.
Energy, betul tak Puan Yati? Kalau kita nak berjaya, kita kena ada energy. That energy itulah yang membezakan walaupun kau suri rumah, kau boleh berjaya. Itu yang kena ada. Apa yang jadi tahu Puan Yati? Apa yang jadi? Ni reality tau. Ada ramai lah suri rumah datang kat kita. Dia kata dia nak berjaya tapi dia beralasan. Itu yang tak sedap tu. Padahal kita ni antara kenapa kita bawa Puan Yati ke sesi live petang ni untuk bagi inspirasi kat anda semua bahawa walaupun kita suri rumah, kita boleh berjaya macam mana orang lain, founder-founder lain yang walaupun dia seorang ibu tapi dia berkejaya kat luar. Kita beza dengan diorang. Diorang ada anak tapi diorang buat bisnes kat luar. Faham tak? Tapi kita ni ada anak tapi kita buat bisnes dari rumah bersama anak-anak. Puan Yati dah buktikan walaupun macam tu still kita boleh grow. So that energy tu yang kita nak. Okay. Lagi Puan Yati boleh teruskan lagi apa-apa nak cerita sementara saya tengok ada soalan tak? Saya memang setuju. Sebab saya sampai sekarang pun dengan staff saya sendiri pun dia orang boleh bawa anak pergi office. Sebab energi kita di luar adalah the best bila kita boleh bila kita bersama dengan orang yang kita sayang. Kita tak ada pressure, kita tak ada macam rutin pergi kerja, balik kerja, pergi kerja tu tak ada. Kita just buat sebab kita nak buat. Bukan sebab itu waktu kerja, tak. Tapi bila nak bersalin anak kedua pun pegang handphone lagi lah. Tengah sakit. Workaholic betul ni. Betul. Tengah sakit contraction pun Allah ada benda nak buat lah. Okay, faham. Energy tu dibawa sampai ke labor room. Sampai ke labor room. Tapi itulah reality. Dia tak ada benda yang mudah lah. Rasa Puan Yati pun ada passion yang sangat mendalam pada produk dan bisnes yang Puan Yati buat kan? Itu mesti. Sebab kita tahu benda tu dia bukan passion tapi more kepada rasa tanggungjawab. Orang dah bayar ni jadi stokis. Kan? Orang dah, customer dah beli. So macam dia makin lama tanggungjawab tu makin besar lah. Kita tak boleh nak duduk diam dah. Okay, faham. Tanggungjawab sangat-sangat best. Word tanggungjawab tu. So, macam kita kan, macam kami sendiri pun dekat Mom Planner Mastermind, kita ada bermain dengan banyak tanggungjawab. Orang dah bayar kita, orang nak servis kita. So itu antara benda yang buatkan kita rasa macam nak buat benda tu ikut mood pun rasa macam takutnya. Sebab orang dah bagi kita ni kan, kepercayaan kan. Dia bukan semata-mata pasal income, tak. Saya cakap kat tim saya, okay, sis baru-baru ni sales kita berapa. So saya tak tengok pada angka, saya tengok pada bilangan orang yang subscribe ke kami lepas tu. Saya tanggungjawab tu lah. Macam Pak Yati cakap tu memang penting untuk kita semua ambil pot lah benda tu. Bila kita mindful, kita kena mindful dengan semua payment yang masuk. Even payment tu kecil. Maknanya kalau payment kecil maksudnya level agent lah. Mungkin kalau contoh kalau agent susu las, customer beli sekotak. So tanggungjawab dia ialah apa? Memudahkan customer tu nak dapat susu. So setiap level tu ada tanggungjawab, tapi yang membawa kita ke depan adalah berapa mindful kita terhadap tanggungjawab kita. Sebab kita boleh je lepas tangan, belilah kat tempat lain, contoh. Tapi kita pilih untuk kita teruskan dan kita pilih untuk fulfill tanggungjawab kita sebaiknya. Macam tu lah. Dia nak katanya macam orang cakap, ya bahasa kasarnya, jangan jadi seller mata duitan. Sebab ada seller jual semata-mata sebab nak duit. So lepas orang dah bank in, kita post barang, dah tu settle. Tapi cara Puan Yati dia mindful. Mindful ni maksudnya kita lihat di sebalik apa yang kita beri kepada mereka, value tu. Okay. So kat situ lah banyak, saya rasa hari ni banyak yang kita dapat korek dan intipati dia mahal lah yang saya dapat daripada Puan Yati. Okay. Puan Yati cakap Puan Yati seorang suri rumah, jaga anak, buat bisnes. Okay. Macam mana dulu dan sampai sekarang lah Puan Yati cuba untuk jaga relationship, jaga tanggungjawab antara seorang ibu dan seorang isteri terhadap suami, terhadap anak-anak. Macam mana? Salah susah. Sebab susah tau. I mean, benda ni kritikal tau Puan Yati. So kadang-kadang orang yang workaholic, orang yang passion, yang seronok dalam bisnes, kadang-kadang dia terlupa tau benda-benda macam ni. Kena ada yang ingatkan. Dia nature family kita ni. Suami isteri ni nature dia, kalau seorang tu dah workaholic, seorang lagi akan jadi family. Okay. Suami saya dia memang mengakui diri dia adalah family man. Okay. Sebab kalau nak arahkan saya lah dengan anak-anak saya, memang tak berapa lah. Tapi cara saya wujudkan satu masa, setiap hari saya akan wujudkan
at least 15 minit untuk Hmm. masa saya memang hadap anak saya betul. Apa yang dia Quality. cakap masuk ke hati saya, apa yang saya cakap saya maksudkan supaya dia faham apa yang saya cakap. Tapi tempoh tu setiap hari tak lama, sekejap. Faham? Sebab mungkin bila kita seorang parent yang workaholic, anak-anak kita ni dia sebenarnya sikit yang kita cakap lebih memberi impact dekat anak kita. Sebab anak kita tahu dia tak selalu boleh cakap dengan kita tau. Jadi bila kita dapat masa tu, kita cakap benda yang betul-betul kita mahukan ke anak kita. Kita nak dia jadi anak yang baik, kita nak dia jadi anak yang dengar cakap, contoh kan. So kita maksudkan benda tu, tapi tak perlu lama. Tapi yang selebihnya pasangan kita kena banyak membantu kita. Bagi saya itu paling kritikal lah. Kalau bisnes perlu ada bantuan dalam pasangan. Pasangan kena memahami dan pasangan kena faham yang kita memang nak buat berniaga. Kita akan struggle untuk bisnes. So kalau pasangan tak faham benda ni, dua-dua lepas tangan lah, yang tu bahaya. Bahaya, betul-betul. Okey, kalau ada apa-apa soalan daripada audience yang sedang mendengar di Telegram ke, di fanpage ke, dekat fanpage Puan Yati sekalipun, boleh ajukan soalan dekat link Telegram yang kami berikan. Dropkan soalan dekat bahagian komen di Telegram kami, okey. Puan Yati, apa nasihat Puan Yati? Tadi kan Puan Yati ada cerita pasal betapa pentingnya pasangan. Okay, so ada beberapa mak-mak yang datang kepada kami ajukan masalah, Puan Najah, macam mana saya nak berjaya, suami saya tak bagi kerjasama, saya stres, saya rasa macam nak marah-marah, saya rasa saya tak boleh, memang tak boleh pergi dalam bisnes. So ada tak nasihat untuk mak-mak yang macam ni? Katakan ditakdirkan suami pasangan tak bagi kerjasama, macam mana Puan Yati punya pandangan untuk diorang? Nasihat macam tu. Itu wajib. kalau tak dapat macam mana? Pasangan, kalau kita nak kita kena faham satu benda. Untuk dapat pasangan yang memahami kita, dia adalah satu proses. Betul? Dia bukan tiba-tiba je dia pasangan dia faham kita lah dah. Dia macam mestilah confirm gaduh tu. Gaduh, merajuk, tak puas hati, dia tak faham kita, dia tak faham kepenatan bisnes kita, dia pun nak. Itu memang wajib ada, tapi kita kena faham benda tu sebagai satu proses. Jangan kita buat conclusion, suami aku tak faham aku, titik. Jangan buat macam tu. Akan ada satu masa, yelah kita dengan pasangan kot. Pasangan ni kan orang. So macam dia pun ada keperluan dia yang kita kena tunaikan. So kita pun kena faham dia dulu. So kita cuba faham, first kita kena faham suami kita. Okay. Kita kena berada di situasi dia. So that dan jangan terlampau expectation tu jangan tinggi. Terus terang, Yati kalau masa mula-mula buat last, orang jiran-jiran tetangga cakap, sebab suami orang Kuala Kangsar tadi kan. So Yati lepas kahwin, Yati duduk dengan mak tau, mak Yati. So imagine suami PJJ ke apa? Oh, PJJ. Okay. PJJ lah kan? Bukan. Lepas suami orang Kuala Kangsar, tapi dia dah kahwin, dia duduk dengan Yati, dengan mak Yati. Okay, faham. Faham tak? Dia duduk serumah dengan mak mentua selama 2 tahun. So macam cuba imagine betapa banyaknya kita orang gaduh, betapa banyaknya proses nak mengenali satu sama lain. Dan berapa banyak kalinya Yati buat conclusion, suami aku tak faham aku. Benda tu memang semua orang akan lalui. Dia bukan satu alasan lah, dia bukan satu alasan, tapi dia satu proses yang kita kena bersangka baik. Dan kita kena cuba sit down dengan dia dan kita cuba faham perasaan dia. Sebab dia pun sayang kita, itu pun dah cukup. Kalau suami tak sayang, itu lain. Yang penting suami kita sayang kita. Tak faham tu biasa. So insyaAllah satu hari nanti kalau kita bersangka baik, life kita akan follow apa yang kita sangka. So kalau kita bersangka baik, life kita pun akan berbaik dengan kita. So jangan risau, it's okay. So bergaduh tu confirm, tak apa. Tu manis apa, bila dah sampai level senyum, bila kita ingat balik zaman bergaduh tu yang best tu. Tak apa, it's okay. Yang penting komunikasi lah kan Puan Yati. Komunikasi communicate. Betul lah, saya pun setuju lah sebab saya harap suami saya tak dengar. Kadang-kadang betul. Suami dia ada sisi angle pandangan dia berbeza tau. Kadang-kadang dia percaya kat kita nak pergi jauh dalam kerjaya. Dia nak support, tapi ada hak dia yang kadang-kadang kita terlupa. Betul tak? Betul tak Puan Yati? Kan kadang-kadang lelaki suami kena bagi tahu lah apa benda yes. Kalau suami pun pendam je.
Lepas tu kita pula yang dosa. So suami pun kena bantu isteri sebenarnya. Kalau Betul. ada benda yang dia harap pada isteri, dia kena terus terang. Kan macam tu. Dia kena ada momen antara kita berdua je dan discuss sama-sama. Betul tak? Tapi pasal suami yang berbeza pandangan tu, itu memang betul. So macam kita rasa macam kita buat ni terbaik dah. Tapi dia fikir lain. Pelik ni kan. Tapi itulah tapi itu petanda yang baik. Bila suami kita kontra dengan kita, so itu adalah satu petanda yang baik untuk bisnes dan untuk kehidupan rumah tangga tu sebenarnya. Check and balance kan. Okay. So kita tengok kejap siapa bersama dengan kita. Ada ramai juga. Kita ada Puan Lan Lask. Ni tim Puan Yati ni. Puan Alian, Puan Hazira, Puan Hamidah. Sekejap, saya tutup pintu sekejap. Okay. Kita ada Puan Zainab, Ika. Okay. Puan Nabiha. Waalaikumsalam. Okay. Siapa lagi? Puan Ain, Puan Erina. Okay, ramai ni tak tersebut nama, minta maaf. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan. Okay, Puan Rubiatul juga bersama dengan kita. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan dekat Telegram. Saya akan buka Telegram untuk jawab soalan. Bukan saya yang jawab, Puan Yati jawab. Kalau nak tanya kat Puan Yati boleh tanya dekat Telegram kita. Okay, soalan daripada Puan Fatihah. Boleh ke Puan Yati? Selingan. Boleh, saya sembang kan? Okay, Puan Fatihah tanya, Puan Yati ada tips untuk pengurusan masa bagi suri rumah yang menjaga ibu dan ayah dan keluarga sendiri dalam masa sama nak tumpu pada bisnes juga. Soalan dari Puan Fatihah dekat Telegram kita lah. Saya pun jaga mak saya. Cuma saya balik ke rumah mak saya lah. Mak saya duduk seorang kat rumah dia. Saya balik setiap hari. Balik untuk basuh pinggan, sapu sampah. Tu yang tadi cakap basuh pinggan. Tikus. Okay. So macam banyak rutin. Rutin tu ada tau. Kadang-kadang kita stres. Tapi percayalah, bila kita buat sesuatu untuk mak ayah kita, walaupun masa tu adalah masa bekerja, kita punya productivity bekerja kita lebih tinggi tau. Tak macam mana. Yati pun tak boleh nak explain. Tapi memang benda tu dah banyak kali Yati perasan. Compare daripada Yati seharian tu free je kan. Free je. Tapi tiba-tiba time tu bela lah, tak ada idea lah. Tapi bila kena pergi rumah mak suruh buat macam-macam, kena potong pokok lah apa semua kan. Time tu pula idea masuk. So kita kena jangan kita anggap masa kita dengan mak, ayah, suami, anak-anak, jangan anggap semua masa-masa tu adalah pengganggu masa kita untuk bisnes. Sebab bisnes ni dalam sini. So dia bukan satu rutin. Kalau kita bekerja jadi driver lori contoh So kita memerlukan masa untuk jadi driver lori baru kita dibayar. Contoh kalau kita kerja sebagai cikgu, kita kena pergi sekolah, kita kena ajar anak murid, kena pergi pagi balik petang baru kita dapat income jadi cikgu. Tapi bisnes dia tak perlukan masa yang berasingan. Bisnes tu kita tengah tolong mak pun kita ada idea. So bila kita dah ada idea, proses kita nak laksanakan idea tu lebih cepat sebenarnya. So it's okay. Boleh je. Dia orang kata apa, keberkatan Puan Yati kan? Berkat jaga orang tua ni berkat tapi kita bukan buat tu sebab nak berkat tu. Okay. Ikhlas tapi berkat. Macam tu lah. Kena faham juga kat situ. Kita jangan, kalau kita buat sebab nak berkat ni. Tapi kita tak fikir dekat, tapi kita tak produktif, faham tak? Faham. So kita kena bijak juga. Maksudnya bila kita faham kita adalah seorang yang sibuk, kita ada banyak komitmen, kita kena bijak jadi produktif. Macam tu. So benda tu kena clear kat situ. So dia bukanlah Yati nak kata ada masa dengan mak, ada mak lagi berkat. So tak payah nak effort lebih sangat buat bisnes, tak. Effort tu tetap sama. Cuma kita selalu pesan kat mak doakan kita. So itu advantage yang kita dapat. Tenang terlebih. Okay, faham. Sama juga saya relate sikit lah dengan mak-mak yang sedang mendengar. Kita tengah buat bisnes, kita jaga anak-anak. So sama jugalah kes yang macam Puan Yati cakap. So buat benda tu ikhlas, jaga anak-anak ikhlas. Sebab bisnes tu macam Puan Yati cakap lah, di sini. So sama je pusing-pusing. Jaga anak betul-betul, buat bisnes betul-betul. So produktif lah. So sebab kita fikir macam ni, aku kena cari jalan macam mana nak produktif dalam bisnes. Sistemkan bisnes aku, buat apa,
cari tim, jangan buat kerja seorang-seorang sebab kita nak be produktif. Sebab kita faham kita menjaga anak-anak kat rumah, kita menjaga mak ayah kat rumah. So benda tu lah yang sebenarnya peluang tau bagi saya. Kita ni mak-mak ni yang mompreneur ni adalah peluang. Kita duduk kat rumah sambil jaga anak, sambil jaga parents. Peluang untuk kita jadi produktif. So benda tu lah yang membantu kita, orang kata kita ada saham yang kita sedang buat dua benda satu masa. Lebih kurang lah. Tapi kita kena selalu juga remind, kalau katakan kita jaga mak, kita kena remind juga dekat mak kita yang kita ada komitmen kerja. Kan lagi best kalau mak ayah kita tu faham situasi kita dan pun menyelami juga keseronokan kita dalam bisnes. Macam Mak Yati kan tengah dia pasang Hakim lah kat rumah kan. So ada lagu baru kan. Elok lagu kau ni. Lagu hari tu tak elok. Macam tu kan. Bestnya. So macam seronok bila mak ayah kita pun support bersama dengan kita. So itu lagi best dan itulah yang membuatkan kita jadi lebih powerful daripada orang yang tak kena jaga mak ayah tu contoh. Faham. Best dengar. Okay, kalau ada apa-apa soalan ajukan saja. Sementara tu kita tanya Puan Yati. Okay, kita nak tanya momen yang menyeronokkan, yang paling terkesan dalam journey bisnes Puan Yati sepanjang 6 tahun ni. Apa dia? Contoh pencapaian, buka premis, dapat stokis yang ramai ke? Apa-apa saja pencapaian yang Puan Yati nak sharekan dekat kita semua. Perkara yang paling menyeronokkan Yati bila Yati nampak perubahan pada kehidupan stokis. Bila stokis ataupun tim Yati dia bagi tahu dia dapat pergi umrah guna duit kita. Guna duit last, dia dapat bagi mak ayah dia lebih daripada biasa. So benda tu bagi dia orang biasa tau sebab yelah WhatsApp je bagi tahu kita kan, tapi bagi kita sampai termimpi tau. Sampai termimpi. So macam bagi kita dia memang beyond the level yang Yati pun tak boleh nak explain macam mana perasaan tu, tapi dia punya happy tu lebih happy daripada Yati dapat kereta baru. Okay, faham. So dapat tak kat situ, bila kita meletakkan orang lain dekat hadapan, kegembiraan orang lain itulah yang akan jadi inspiration untuk kita terus bergerak ke depan kan. Motivasi lah orang kata, berbanding apa yang kita nak sebenarnya senang nak dapat, tapi apa yang orang lain dapat daripada kita punya bisnes tu jauh lebih deep lah dia punya effect dia kat dalam jiwa kita. So ada tak apa-apa cabaran yang jatuh lah orang kata, bukan kejatuhan, macam cabaran yang menyakitkan, yang mana benda tu kalau orang dengar orang akan rasa wow. So kekuatan Puan Yati untuk atasi masalah tu pun akan bagi inspirasi ke orang. Ada tak apa-apa? Cabaran kita orang brand Melayu kan? Brand Melayu, susu pula, susu budak. So kita orang banyak cubaan menjatuhkan. Contoh? Bila kita orang tengok ada certain page viral, dia buat artikel untuk menjatuhkan susu kambing untuk kanak-kanak. Bila saya check balik, rupanya benda tu berbayar. Subhanallah. Okay. Lepas tu kalau pergi, kita orang selalu berekspo tau. Kalau siapa pernah pergi expo yang baby afro tu kan, expo baby ke, expo mana-mana ke kan. So kita orang selalu join expo tu tau. So kalau bayangkan tengah expo, so expo tu kita orang sekali lah dengan Enfagrow, dengan Enmam, brand besar lah, brand-brand lain. And then brand-brand lain ni, bila dia tengok orang pegang plastik las, dia boleh cakap ke orang tu, you beli susu tu tak ada khasiat mah. Dia boleh cakap macam tu. Dia boleh cakap macam tu. So macam masalahnya dia cakap dengan saya. Yelah saya dia pun tak tahu Puan Founder. Dia pun suka menyamar, saya pakai baju biasa. Kerja saya bila expo, saya akan menyamar, saya akan pakai baju biasa. Saya akan pergi semua expo tu, saya tengok flyers diorang, saya tengok cara diorang set up booth, cara customer service diorang. Tu kerja saya. Kerja saya adalah detektif. Kalau Baby Expo, detektif dekat brand lain. So tiba-tiba dia cakap benda tu dekat saya. So macam macam tu. Aku geram. Marah. Bayangkan dia ulang benda tu dekat orang-orang lain. So memang benda tu memang satu cabaran yang besar. Honestly memang sangat besar lah cabarannya. Tapi nampaklah kat situ yang tanggungjawab kita untuk educate balik masyarakat kan. Kita teruskan je, kita berseronok je. That's why last ni banyak lagu. Lepas tu kita bayar Omah Hana. Omah Hana nyanyikan lagu untuk kanak-kanak sebab kita tak nak cerita pasal susu ni tak berhasiat, susu tu berhasiat. So kita just
buat orang enjoy je minum susu tu. So tu je kita orang punya. Kalau fikir tu memang sakit hati lah macam kan. Yang ketuk-ketuk lah kata dia. Aku ketik-ketik je mula kau. Okay. Okay, macam tak ada apa soalan lagi daripada audience. Ada tak apa-apa soalan lain? Okay. Sebab ada yang kata stress PDPR kan. Okay, jangan stress puan. Puan Sabturinah tengah stres dengan PDPR anak-anak. Tak apa. Buat mana yang mampu je lah. Saya kalau saya stres PDPR, saya tak buka pun. Biar je dulu kan buat weekend. Maksud saya, kita rasa stres sebab kita nak anak kita follow pelajaran tu. Kita stres sebab kita punya masa pula terkacau. Tapi sebenarnya kalau kita terlampau stres dan kita rasa kita tak cukup masa, yang penting anak-anak kita happy tau. Bila anak-anak kita happy, kita pun happy, vibe tu akan sampai. So even anak kita tak fully ikut pun PDPR tu, tapi dia akan dapat the most. Compared tu anak kita dah buat dah semua PDPR anak-anak, tapi kita dalam mood yang tak best. Kita mood yang marah. Sebenarnya efek dekat pembelajaran anak-anak tu juga. So yang penting kita dulu rehat. Bila kita dah rehat, esok sambung balik ke. So jangan stres-stres tau. Kena macam, sebab dia bila PKP ni kita lockdown. So bila kita di lockdown, kita duduk kat rumah, kita kena create syurga kita sendiri. Kalau kita tak create syurga kita sendiri, nanti rumah kita jadi tak best. So fun-fun je. Kalau macam jangan rasa macam kena ni PDPR ni nanti anak tak pandai ni apa semua, tak. Setuju? Buat mana yang mampu je dulu puan. Macam saya pun jujur cakap, ada je sesi-sesi yang rongak anak saya. Sebab kadang-kadang kita nak tengah live contoh, dia nak pakai handphone, memang tak sempat lah kan. So buat mana yang mampu dulu. Orang kata apa jangan, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. So macam style saya. Betul. Macam style saya, kalau aku tak mampu, suami aku kena ada. So saya akan minta tolong suami untuk jagakan PDPR anak saya. So macam tu lah, macam Puan Yati cakap, kena check and balance suami dan isteri. Macam tu lah, barulah kita boleh pergi jauh dalam bisnes insyaAllah kan. Okay. Saya tak marah. Saya tak marah kalau anak saya tak boleh catch up syllabus PDPR. Tapi saya marah kalau anak saya tak jaga adab. Cikgu tengah cakap, dia tutup video. Ataupun benda-benda adab tu saya lebih tekankan daripada syllabus pelajaran tu. Sebab pelajaran ni anak kita boleh catch up. Tapi kita dekat rumah, bila anak-anak tu depan mata kita, kita utamakan etika dia. Sebab kita je yang boleh ajar anak kita dari segi adab dan etika untuk dapatkan ilmu. So itu satu bonus sebenarnya. Sebab bila PDPR ni baru kita tahu perangai anak kita depan cikgu dia macam mana tau. So masa ni lah kita nak rotan lah. Kalau dia nampak macam kurang beradab depan cikgu kan, tengah Zoom minta pergi tandas kan, kena cubit lah tu. Tak apa, cubit je. Okay, angle baru saya nampak. Sebab kadang-kadang orang rasa online class je kot, macam tu kan. Tapi still kena jaga adab. Puan Yati pesan. Okay. Lepas tu tengah online dia main dengan adik dia ke, ataupun dia conteng gambar kartun ke, yang tu semua kena marah. Saya akan perhati kat situ je. Saya tak perhati dia boleh catch up ke tak. Yang tu bagi saya, dia one day dia akan catch up. Macam tu lah. Anaknya umur berapa Puan Yati yang PDPR tu? Darjah 2 dengan 5 tahun. 5 tahun. Dua beradik je lah. 2 beradik. Yang dalam perut tak ada. Sampai level Puan Ajaib. Yang dalam perut berapa bulan? Dalam perut berapa bulan tu? Tak ada. Baru 2 kan? Tak apa, 32. Saya 34. Ada 2 tahun nak kejar sorang-sorang kan. Okay. Pernah ke rasa down apa Yati? Yelah, jadi founder last kot. Bukannya senang kan? Satu brand besar dan mesti cabaran dia pun besar. Pernah tak rasa nak down? Saya punya down tu, saya pernah sehari tu, bila kita dah sampai satu level, kita kena buat satu keputusan yang besar-besar. Keputusan yang sangat besar. Dia macam ketakutan. Contoh macam mana? Contoh, yelah benda ni melibatkan income stokis, faham tak? Ada stokis dan ejen yang full time buat bisnes ni. So kadang-kadang keputusan yang kita buat tu mungkin boleh menjejaskan income dia orang. Contoh daripada pemilihan distribution, cara kita punya scripting, benda-benda yang macam tu. Kita punya pemilihan marketing, investment dekat marketing kita kalau salah, dia akan merugikan kita dan tak memberi pulangan dekat stokis. So banyak in term of benda tu yang selalu buat saya stres. Kadang kita dah bayar investment besar. Contoh
last pernah bayar investment marketing yang paling besar dekat Digital Durian lah, Omah Hana. Kita bayar 400,000. Subhanallah. So itu antara investment yang terbesar kita bayar. Tapi pulangan dia tu tak cukup besar sebab yang tengok Omah Hana ni budak-budak je. So budak-budak ni Bukan bukan mak. buying power tau. Ha. So macam saya masa tu memang sangat memang tahap down dia tu memang luar biasa lah. Tapi saya tak boleh pula nak cerita benda ni dekat tim saya. Diorang tak faham situasi kita tau. So macam bila saya sampai tahap tu, saya pernah seharian tu saya baring je. Ibarat macam orang sakit tapi tak sakit. Saya baring macam dah tak boleh nak buat apa dah. Nak fikir Helpless. nak fikir. Macam helpless lah. Yang helpless. Memang hari tu hari bekerja. Tapi saya balik rumah, saya tutup semua lampu, saya buka lampu kuning je dan saya baring sampai malam. Tak buat apa-apa. So macam itu dah tahap down yang macam saya pun tak sangka saya punya down tu saya boleh handle macam tu lah. Tapi somehow bila kita business ni, kita banyakkan bertawakal. Maksudnya ada sebab aku buat kesilapan tu. Ada perkara yang Allah nak tunjukkan dan ada hikmah di sebaliknya yang kalau kita tak buat, mungkin kita akan buat kesilapan yang lebih besar selepas tu. So bila kita faham dan kita jaga relationship kita dengan Allah, so somehow kekuatan tu yang datang selepas tu lagi besar. So tak apa, it's okay untuk down. Faham? Tapi jangan down lama-lama lah. Biasa. Sebab biasa orang yang ada team ni dia tak sempat nak down lama-lama. Seriously. Sebab team tu akan push dia daripada belakang kan. Betul. Kan? Puan Yati, Puan Fatihah tanya ni, apa aktiviti yang Puan Yati selalu buat bersama ejen-ejen dan stokis? Bersama ejen dan stokis lately ni kita orang banyak buat training lah. Training. Puan Yati founder yang bagus, sangat appreciate team dengan berikan training yang macam-macam. Tapi sebenarnya saya pun rasa macam tak cukup lagi. Saya rasa macam ada lagi yang saya kena buat yang lebih, maknanya saya kena buat lebih baik lagi lepas ni. Dia always on improving. So mungkin hari ni saya rasa saya dah buat, tapi sebenarnya banyak lagi benda lain yang saya kena buat. So proses bisnes ni kita sentiasa usaha untuk improve diri kita lebih baik pada semalam. Okay, so apa yang Puan Yati selalu buat sekarang ni adalah training lah bersama dengan tim. So biasa ke buat meeting dengan tim ke? Contoh nak buat apa-apa decision, Puan Yati ada tak amalkan satu culture dalam tim LAS? Dia kalau rutin saya, training tu dia bukan main rutin saya lah. Rutin saya lebih kepada plan untuk marketing 2-3 bulan akan datang, plan untuk dia bila kita jadi leader, kita punya bila kita jadi marketer apa yang marketer buat hari ni, dia bukan impact hari ni, dia akan impact 2-3 bulan akan datang tau. So Yati dah kena susun Yati punya marketing plan untuk 2-3 bulan akan datang. So itu kerja Yati. Laksanakan plan hari ni dan plan untuk benda yang akan dibuat 2-3 bulan akan datang. Masya-Allah. So kadang-kadang dia bila dah ada produk tu nak kena improve R&D kat situ. Lepas tu jaga website. Sekarang website LAS kena virus. Saya kat situ. So dia macam banyak tag. Lepas tu staff pula production ada isu kat situ. Staff dekat customer service ada isu kat situ. So bila jadi founder ni dia lagi berat sebenarnya. So kalau saya boleh patah balik, saya jadi leader je, saya tak jadi founder. Leader fokus pada marketing, team je kan? Sebab kita nak jaga produk tu, quality produk tu. Dia bukan produk LAS ni, dia bukan simply macam dah sekali buat 6 tahun lepas dah cukup. Tak, dia kena R&D. kena catch up dengan teknologi susu kambing terkini. So sekarang ni kita akan tengok susu kambing yang dah masuk kat farmasi dekat sekarang. So kita kalau benda tu ada potensi ataupun dia buat benda tu tak hamis, kita kena catch up teknologi tu. Sebab kita nak jadi susu kambing yang menerajui. Kena dengan taste contemporary, macam tu lah. So macam kalau kita orang macam ni kesimpulannya, produk tu kita orang jaga betul-betul lah, macam tu.
No wonder lah Last ada produk yang berkualiti kan. Yang beza dengan pesaing-pesaing Last. Sebab foundernya sangat agresif dalam buat R&D. Okay. So Puan Yati, kita dah hampir sejam dah. So kata-kata akhir sebelum tu lah, Puan Yati pernah join Marketing Genius Advance kan? Tak, Puan Yati tak pernah join. Puan Yati join in-house training. Saya ambil VIP. Okay. Sebelum Puan Yati ambil VIP members, Puan Yati join in-house. In-house training kita macam Marketing Genius lah. So apa pengalaman menarik Puan Yati join in-house training kami? Apa yang membezakan kelas tersebut dengan kelas-kelas ataupun seminar kat luar? Boleh tak share sikit? Besar impact dia yang in-house training yang Puan Siti ajar buat untuk tim Las Susu Kambing. Dia macam buat diorang rasa macam wah, finally ada orang faham aku. Sebab sebenarnya tim kita ataupun diri kita sendiri, kita bukan sekadar nak ilmu bisnes je. Kita nak ilmu pengurusan diri, kita nak ilmu macam mana sebagai orang bisnes boleh hadapi kesusahan tu, maknanya motivasi. So macam Puan Hajar bagi tu, semua aspek tu Puan Hajar bagi dan cukup untuk aspek suri rumah. Jadi kalau seorang suri rumah ataupun seorang wanita yang ada keluarga yang join kelas Puan Siti Hajar, diorang lagi cepat nak faham dan cepat nak adapt dengan apa yang Puan Hajar sampaikan. So diorang terus adapt, diorang terus apply tau apa yang Puan Hajar ajar tu. Masya Allah, ya ke? Sebab diorang rasa dekat dengan diorang, saya nampak diorang punya action tu. So action tu pula memberi impact. So syukur Alhamdulillah. Jadi saya pun nak ucapkan terima kasih lah dekat Puan Hajar sebab bantu tim saya. Sebenarnya paling penting adalah mindset. So saya suka bila Puan Hajar bagi penerangan tentang mindset bila kita jadi suri rumah. Apa fundamental yang kita tak boleh kontrol, itulah yang paling penting sebenarnya. Saya ingat lagi. Apa antara impact ataupun outcome daripada tim selepas join training tersebut? Diorang punya mindset, diorang dah mula ada business mindset. Maksudnya diorang rasa business ni diorang jadi lebih lah, bukan sekadar buat ni sekadar nak dapat untung je, tak. So diorang lebih memahami aspek pengguna, diorang dah start buat marketing. Diorang rasa macam business tu adalah empire diorang sendiri. So bagi saya itu pun dah cukup best dah. Nampak. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak Puan Yati. Ada tak apa-apa saranan atau nasihat terakhir untuk pendengar-pendengar kita, terutama sekali golongan suri rumah yang berbisnes, atau kata lain kita panggil dia sebagai mumpreneur, MUMPRENEUR, ibu yang berbisnes sambil jaga anak-anak kat rumah. Ada tak apa-apa kata-kata terakhir? Sebab tim Puan Yati pun ramai yang mumpreneur kan, so Puan Yati pun tak ada masalah untuk faham orang-orang macam kita. Silakan Puan Yati. First kali kena mindset tu kena betul dulu. Maknanya kalau kita nak buat bisnes, kita dah start, kita jaga kita punya circle kita, orang-orang bisnes, kita follow page-page bisnes, kita baca buku-buku bisnes dan kena ada mindset bisnes yang kuat. Okay, dan follow Puan Siti Hajar Sifu Bisnes. So bila kita berbisnes, kita jual apa pun confirm akan laku sebab kita dah faham mindset bisnes tu. So dia bila kita dah pilih jalan bisnes, dia adalah unlimited. Income kita unlimited. Jadi percayalah, kalau kita jaga betul-betul mindset kita, dan bila kita seorang yang berbisnes mindset, automatik dia akan cuba sedaya mungkin untuk jaga hubungan dia dengan Allah, jaga hubungan dengan suami, sebab kita pun tahu kalau kita tak jaga hubungan, rezeki tu tak nak datang kat kita. Kalau kita gaduh-gaduh, kita marah-marah dengan suami, rezeki tu tak nak datang. Dan orang bisnes dia sangat rapat dengan rezeki. So kalau rezeki lari, itu yang kita tak nak. So itu satu, bisnes ni adalah satu gaya hidup. Bisnes ni adalah satu level of cara kita hidup. Cara kita tengok orang, cara kita tengok orang yang berusaha dengan kita, cara kita tengok suami kita. So itu powerfulnya bisnes ni. Jangan pandang rendah dengan bisnes. So kalau kita pandang tinggi terhadap diri kita dan terhadap bisnes, kita boleh pergi jauh, dan bukan takat 7 angka je, mungkin yang tengok hari ni pun boleh buat 8 angka, mana tahu. Kan? Jadi kita always boleh, kalau kita dah decide kita boleh, dah energy dah betul, insya-Allah kita boleh sangat buat apa yang kita buat. So nampak kat situ, saya recap balik discussion kita pada hari ini. Macam mana Puan Yati daripada seorang suri rumah biasa, yalah, suri rumah yang
yang belum buat bisnes apa-apa boleh jadi seorang founder yang berjaya, satu produk yang ada branding yang besar. Kalau kita perasan, Puan Yati seorang yang ada energi yang tinggi. Energi dia konsisten. Biasalah down tu sekejap, tapi Puan Yati cakap tadi, sehari je kot dia down. Kalau orang lain saya tak pasti, mungkin berbulan-bulan nak naik balik kan. Okay, lepas tu kerjasama dengan pasangan sangat-sangat penting. Normal ada masalah dengan pasangan. Puan Yati cakap tadi, normal untuk bergaduh tu normal. Tapi dengan skill komunikasi, discussion, kita kena tahu apa yang suami kita nak daripada kita. Semua tu akan membantu perjalanan bisnes kita. And then jangan stress, enjoy the journey dan be mindful. Be mindful means dalam bisnes ni dia bukan sekadar satu layer, tapi layer yang kat bawah tu yang kita nak korek. Sebab bila kita dah berada di layer mindful tu, kita lebih hargai proses, kita lebih hargai customer yang datang. Kita tak nampak angka duit tu semata-mata, tapi nak beri value atau nilai kepada orang tu yang akan jadi benda yang menyeronokkan dalam diri kita. Okay, terima kasih banyak Puan Yati atas saya rasa sejam bersama dengan kami. Tolong doakan kami semua sukses di sini macam Puan Yati. Amin. Dan kita, okay, siapa yang nak join Team Last boleh hubungi macam mana Puan Yati? Sebab ramai juga yang tanya ada buka peluang perniagaan ke, ada yang tanya macam tu kat kami. Sekarang ni kami tengah develop satu sistem yang mana sistem ni semua orang, even dropship, even agent akan ada dashboard diorang sendiri untuk berbisnes. Maksudnya, tapi benda ni belum siap, dia akan siap pada bulan depan. Tapi sekarang kalau nak riki-riki dulu sebab benda ni memang dah marketing, dah orang dah kenal, so kita just nak share. Bak kata Puan Hajar tadi, kita kena validate dulu sebelum kita start. So test dulu dengan orang yang berdekatan. Kalau kita rasa yakin, kan, kita yakin, kita kenal produk ni, kita yakin, jangan terus jual tapi kita tak guna. Kita tak tahu USP produk tu. Jangan buat macam tu. Saya pun tak nak. Saya nak orang yang jadi pengedar Last ni, dia betul-betul kenal brand ni sebab kebaikan susu tu, kebaikan produk tu. Bukan sebab brand tu famous ke, bayar marketing ke tak. So kenal dulu kekuatan produk tu dan jual tu yang sekejap je. Tak ada hal lah macam tu. So insyaAllah boleh je. So apa-apa contact je kat kita orang. Kita orang punya stokis-stokis semua ada je kat situ. Okay, kalau ada stokis Last boleh komen dekat ruangan komen. Okay, sikit daripada saya Puan Yati sekejap 30 hari bulan minggu depan kami akan adakan satu kelas dia macam ni, kita akan buat siri kelas untuk saya kupas ibu saya yang formula rahsia Suri Rumah Jana Keuntungan 5 angka tu. So siri pertama kita dah buat 2 minggu lepas. So siri seterusnya seperti yang dijanjikan, topik yang kedua kita akan bincang pada minggu depan. So sesiapa yang berminat untuk join kelas itu secara percuma boleh klik link Telegram di bawah dan masuk ke channel kami, sebab info-info lanjut mengenai kelas kita akan letak kat dalam Telegram tersebut. So ajak kawan-kawan semua untuk join Telegram kami sebab ilmu dalam tu ilmu yang mahal. Betul. Kami tak charge. Banyak tu follow Boleh? Okay, kami tak charge pun anda untuk berada dalam tu. Cuma kami nak anda hargailah usaha yang kami buat untuk berikan value kepada anda. Okay. Itu sahaja daripada kami. Saya Siti Hajah Marsyad dan Puan Yati daripada Last Susu Kambing Malaysia. Kami mendoakan kejayaan anda semua dunia akhirat dan terutama dalam dunia bisnes bersama keluarga. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yati. Jumpa lagi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bye. Kirim salam tim Salam. Okey, bye.